Qadarnya qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar dengan makna ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar Allah Ta'ala ni ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Qadar ketentuan dan perbuatan Allah ni baiknya dan jahatnya. Baiknya dan jahat ni badal. Qadarnya qadar ketentuan dan perbuatan Allah. Kesemua yang berlaku adalah ketentuan dan perbuatan Allah. Kemudian dibadalkan dengan baiknya baik qadar dan jahatnya jahat qadar. Beriman dengan qadar, ketentuan Allah, perbuatan Allah sekalian perkara. Tapi diperjelaskan lagi, ditaudihkan lagi dengan baiknya baik qadar dan jahatnya jahat qadar. Sebenarnya kalau tak datang baik dan jahat pun masuklah, sebab sekalian perkara qadar, ketentuan dan perbuatan Allah. Jadi sekarang perkara ni baik dan jahat. Diperjelaskan lagi pula dengan baiknya baik qadar, ketentuan dan perbuatan Allah. Jahatnya jahat qadar, ketentuan dan perbuatan Allah. Artinya erti qadarnya qadar Allah. Artinya erti qadarnya qadar Allah ni, bahawasanya erti qadarnya qadar Allah, bahawasanya sekalian perkara, kesemua perkara, segala-gala perkara, tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah, tidak terkecuali walaupun sebesar kuman ke, sebesar habuk ke, tidak terkecuali. Sekalian perkara, sama ada di dunia ataupun di akhirat, sama ada di bumi ataupun di langit, sekalian perkara, sama ada elok sekalian perkara itu seperti ta'ah, atau keji sekalian perkara itu seperti maksiat. Sekalian ni hasil ia, berlaku ia, jadi ia sekalian perkara dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Berarti perbuatan selain daripada perbuatan Allah, yakni selain daripada Allah, makhluk belakalah. Kita ada dua, Khaliq yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Khaliq, makhluklah. Jadi selain daripada Allah, makhluk belaka, termasuk malaikat pun makhluk. Apabila sekalian perkara ni berlaku jadi perbuatan Allah, berarti perbuatan makhluk tak bekah sama sekali. Ini keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan dengan makna kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bahawa tidak ada perbuatan yang lain selain daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada perbuatan yang lain yang mengadakan juga, yang menjadikan juga seperti perbuatan Allah, walaupun perbuatan yang kecil-kecil saja, itu dia panggil tidak keesaan pada perbuatan. Jadi yang buat Khaliq ni ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, walahal pegangan kitanya Allah lah khaliqu kulli syai'. Allah lah khaliq yang menjadikan semua perkara. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduh. Khaliqu kulli syai' fa'buduh. Allah Ta'ala lah khaliq yang menjadikan sekalian perkara. Kalau ada perkara yang lain yang berlaku, bukan perbuatan Allah, walaupun perbuatan yang kecil-kecil, maknanya Khaliq bukan hanya Allah Ta'ala sahaja, makhluk pun Khaliq juga jadinya lah. Ada keesaan pada perbuatan dengan makna hanya perbuatan Allah sahaja yang mengadakan, yang menjadikan, yang berkah. Dan tidak ada perbuatan yang berlaku dengan ada kerjasama daripada perbuatan makhluk. Allah menjadikan dengan keesaan. Bukan kata Allah Ta'ala
menjadikan satu perkara bekerjasama, bersyarikat dengan usaha kita. Tidak. Bahkan diri usaha kita tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaupun nampak Allah menjadikan di masa kita berusaha, tetapi bukan Allah menjadikan bersyarikat, berpakat dengan berkongsi, bekerjasama dengan usaha kita. Tidak sama sekali. Kalau berkongsi dengan usaha kita, bekerjasama dengan usaha kita, itu tidak keesaan pada perbuatan. Segala-gala perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang kita duduk tekan permulaannya adalah keesaan, wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada af'al, keesaan pada perbuatan. Yang kita duk baca dalam wirid solat kita tu, la ilaha illa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Kita duk baca lepas solat 10 kali tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dengan makna Allah jua Tuhan. Wahdahu, hal keadaan keesaan. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah jua Tuhan. Tu keesaan. Wahdahu, hal keadaan esa, keesaan pula. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah, keesaan pula. Ini pecah di 3 keesaan ni. La ilaha illallah, isyarat keesaan pada zat. Wahdahu, isyarat keesaan pada sifat. La syarikalah, isyarat keesaan pada perbuatan. Dan di hujung kita baca pula wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala yang kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan atas tiap-tiap sesuatu Allah Ta'ala berkuasa. Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini akidah kita. Kesemuanya duduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya hasil berlaku terjadi daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Perbuatan Allah ni pula ni atas muafaqah, atas bersetuju, selaras, bertepatan, berbetulan kehendaknya kehendak Allah, ketetapannya ketetapan Allah, keputusannya keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Kehendak Allah ni bila ni? Pada sedia kala, qadim, azali. Perbuatan Allah selaras dengan kehendak, bertepatan dengan kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah, yang mana Allah telah menghendaki, telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada sedia kala, yang mana ketentuan Allah selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apabila ilmu Allah mengetahui segala-gala, Allah menentukan segala-gala mungkinat. Apabila Allah mengetahui pada azal, Allah menentu pun pada azal. Sebab ketentuan Allah, mengetahui Allah, dia berlaziman. Apa yang Allah Ta'ala tentukan, pasti Allah Ta'ala mengetahui. Apa yang Allah Ta'ala mengetahui berkaitan dengan perkara-perkara yang harus, Allah menentukan. Allah mengetahui segala-gala, Allah menentu segala-gala. Allah mengetahui pada azal, Allah menentu pada azal. Jadi Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal, dan Allah menentukan segala-gala perkara pada azal. Maka tidak ada ketentuan yang baharu, tidak ada. Ketentuan yang baharu
Kalau kita ngaji kaedah sifat 20, tanjizi hadis. Ketentuan yang baru tidak ada. Kita kan ada ketentuan yang lama, ada ketentuan yang kemudian terkini, itu kita. Ketentuan Allah qadim belaka, tidak ada ketentuan yang baru. Sebab ketentuan Allah selaras dengan ilmu. Kalau ada ketentuan yang baru, berarti Allah mengetahui pun timbul jadi baru. Kalau Allah mengetahui itu baru, sebelum Allah mengetahui, Allah didahulukan dengan jahil atau mustahil sama sekali. Kemudian apabila Allah telah menentukan segala-gala, Allah telah menentukan sekalian perkara, maka tidak ada yang tergantungnya tidak ada. Tergantungnya tidak ada. Mu'allaknya tidak ada. Hak di ilmu Allah tu, hak tu mubram belaka dah, putus belaka dah. Yang tergantung timbulnya di catatan malaikat, di Lauh Mahfuz, yang diperintah oleh Allah Ta'ala supaya malaikat catat apa yang akan berlaku sampai takat qiyamah sahaja. Tapi di catatan malaikat tu ada yang catatan yang mubram, yang putus. Ada catatan yang mu'allak, yang tergantung. Yang tergantung tu hak mana yang akan berlaku selaras dengan hak azali di ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ketentuan Allah selaras dengan ilmu, mustahil ketentuan Allah berubah. Mustahil ketentuan Allah berubah sama sekali. Sebab kalau ketentuan Allah berubah, di manakah letaknya sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekali menentu bagian, kemudian terubah pula menentu perkara yang lain. Di mana sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi pesan kita juga, kita menentukan, kita menetapkan, kita memutuskan satu-satu perkara, bukan setakat keputusan seorang diri, keputusan mesyuarat benarnya, dan muktamad pulaknya sebulat suara tak ada bangkangnya. Maka kita pun pakat buat satu keputusan, akhirnya kemudian mesyuarat balik, keputusan tu diubah kembali. Kenapa diubahkan? Sebab kita tak tahu jadi gitu, kita ingat ke jadi molek. Puncanya kerana kita jahil. Jadi kalau tentuan Allah pun berubah, maka bawa pada jahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil ketentuan Allah Ta'ala berubah. Jadi ketentuan Allah selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembicaraan kita minggu lepas, pembicaraan di ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, kita panggil qadar. Ketentuan, ketetapan, keputusan. Jadi banyak ubuh makna. Ketentuan cukup dah. Sebab apa? Sebab sebagaimana disebut minggu lepasnya, ada orang yang terpesong di awal-awal lagi dah. Ketentuan Allah, menentu oleh Allah, bukan mana Allah netak, Allah mutu. Allah tak netak, Allah tak mutu, Allah hanya mengetahui. Ni. Jadi di makna ketentuan tu tak betul dah. Makna kita ni, cara cakapan kita pesan kampung pun netu dengan tahu lain. Kita cakap kat kampung ni pun netu dengan tahu lain. Ada orang mana? Tahu dah. Maklumat cukup dah. Dah dia menetu kat mana? Kan gitu. Sebab kita nak netu ni, kita kena tahu dululah, kena ada maklumat. Kalau kita tak tahu apa satu, kita nak netu mana? Tapi nak ceritanya, netu dengan tahu tak sama. Cuma kita tahu dulu baru netu. Allah menentu sedia kala, mengetahui pun sedia kala. Tak ada dulu kemudian sebab qadim belaka. Tapi cuma nak ceritanya, netu dengan tahu tak sama. Netu iradah, tahu ilmu, mana nak samanya? Jadi kita bicara ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dengan makna Allah menentu, Allah menetap, Allah memutuskan. Tapi apa perkara yang Allah Ta'ala menentukan, pasti Allah Ta'ala mengetahui. Jadi apabila Allah menentukan, Allah menetapkan, maka kita apanya? Allah telah menentukan, Allah telah menetapkan, maka berlakulah sekarang. Semua perkara yang berlaku inilah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala gaib.
Malaikat pun tak tahu, malaikat hanya tahu catatan di Lauh Mahfuz. Hak di azali di ilmu Allah tu malaikat pun tak tahu. Hanya Allah yang mengetahui. Tapi sampai masa berlaku perkara yang Allah Ta'ala tentukan, kita tahulah hak tentuan azali. Sekarang ni, pagi ni Allah lakukan kepada kitanya duduk di surah Iman. Maka kita tahulah ketentuan azalinya kita duduk di surah Iman. Kan gitu? Tahulah. Hak sedang berlaku ni lah. Hak nanti-nanti tak tahu lagi. Hak nanti-nanti tu. Mana bila Tuhan melakukan sekarang, Tuhan melakukan kita ni berada di sini, maka kita tahulah ketentuan Allah pada azal. Allah telah menentukan pada azal, pukul ni, saat ni, kita akan ada di surah ni, surah Iman. Itu ketentuan Allah pada azal, kita tahu. Tahu bila ni? Selepas Allah melakukan. Jadi Allah melakukan, dia panggil ibras. Ibras ni menyatakan apa yang ada di ketentuan azali yang hanya Allah yang mengetahui. Wa imma malaikat sekalipun tidak mengetahui, tapi lepas Allah melakukan, kita pun mengetahui apa ketentuan Allah hak pada azal, di iradah, di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Memang gaib, tapi selepas berlaku nyata kepada kita apa ketentuan Allah pada azal. Jadi apa yang berlaku inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang sedang berlaku sekarang adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah, qada. Tuhan buat ni bukan buat dengan rambang gitu dak. Tuhan buat bertepatan dengan apa yang Tuhan tentukan, tetapkan pada azal. Jadi hak berlaku sekarang ni lah. Ini hak berlaku sekarang, perbuatan Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Segala-gala perkara yang berlaku, perbuatan Allah selaras dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Kemudian kita pembicaraannya berkaitan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menetapkan segala-gala perkara, baik ataupun jahat. Kemudian ada golongan yang terpesong, yang mana golongan ini timbul di awal Islam lagi, dan golongan ini pupus kurun yang kedua pada masa Imam Syafi'i rahimahullah. Golongan ini dinamakan golongan Qadariyah. Qadariyah ni golongan yang dibangsakan kepada qadar. Qadariyah, Qadariyah. Jadi golongan ni dibangsakan kepada qadar, takdir. Dinisbahkan, dibangsa ni dinisbahkanlah. Kau panggil apa? Qadariyah, ya nisbah tu. Di mana? Dibangsakan. Bangsa ni bukan bangsa Melayu Cina, bukan ni. Dibangsakan, dinisbahkan, diadukan dengan qadar, ketentuan. Nama mereka ni Qadariyah, yang dinisbahkan, yang diadukan dengan qadar. Siapa ulama ni? Ulama ahli sunnah bernama kepada golongan ni, golongan yang dinisbahkan kepada takdir. Walaha golongan ni menafikan terus takdir Allah Subhanahu wa taala. Tak ada takdir Allah. Allah hanya menjadikan manusia sahaja. Lepas daripada itu Allah tidak mentakdirkan, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan apa-apa perkara sampai peringkat bukan Allah tidak menentukan, bahkan Allah tak tahu pun apa yang akan berlaku kemudian, yang dilakukan oleh manusia yang Allah yang buat. Tapi kenapa bernama Qadariyah ke dia? Ni kadang-kadang dah dia melampau sangat, menafikan takdir Allah. Allah tidak menentukan, siapa naik kepada Allah pun tidak mengetahui. Bila Allah mengetahui, sampai masa kita buat, Allah pun tahulah. Oh, benda ni mu buat. Oh, kalau gitu kita pun samalah. Buat gapa-gapa kau dah tahu mu buat benda ni. Kita tak tahu dari mana buat benda ni. Kalau pasal tu Allah macam kita juga nah. Ni golongan ni kafir. Tapi kenapa bubuh nama Qadariyah? Ni kadang-kadang
Melampau sangat ni tolak takdir. Nak kenal puak tolak takdir ni puak gapo? Puak takdir. Pasal tu pun nama tu. Sepatutnya Qadariyah ni orang yang berpegang dengan takdir. Sebab Qadariyah ni dibangsakan pada takdir. Orang yang berpegang dengan takdir lah. Tapi tak orang yang tolak takdir Allah. Allah tidak mentakdirkan apa-apa. Allah tidak menentukan apa-apa. Siapa ke Allah tak tahu pun apa yang akan manusia lakukan. Jadi berat sangat puak ni nak kenal. Nama gapo puak ni? Puak takdir. Tak? Qadariyah nama ni bukan mereka yang isytiharkan nama puak kami Qadariyah. Bukan. Ulama-ulama ahli sunnah lah ubuh nama. Macam kita kata ginilah, puak-puak ajaran sesat tu. Tapi tak tahulah puak-puak ajaran sesat tu kalau dia letak nama di sendiri, nama ayah peng ke nama, dia letak dia tak tahulah. Tak, dia letak nama ajaran mereka letak diri. Lepas tu dia pun daftar di pertubuhan apa ni? ROS apa? Dia buat nama dia. Kan puak-puak ni kan banyak kan. Nama puak sesat ni. Nama tu timbul, puak tu sendiri buat nama tu. Kalau ayah peng kau, mereka mengaku nama kumpulan kami ayah peng je pun bubuh di di muka masuk hak tempat masuk ni, di pintu gerbang di telah kita. Tu wallahu alam, tapi kebiasaannya orang lain yang buat nama. Puak ni dia buat nama comel-comel puak dia. Puak dia pun nama comel. Jadi nak kenal puak ni nak pun nama gapo ni? Ni. Kadang-kadang pun nama kerana ketua dia nama apa, kerana tempat dia nama apa. Kalau hok dicakap biasa disebutnya perkara apa, kita buh puak tu. Gitu. Tahu? Orang lain yang buat nama untuk kenal je. Jadi termasuk juga hok apa-apa nama golongan Mu'tazilah ni, ulama ahli sunnah yang ubah nama nak kenal. Tapi kadang-kadang ubah nama ni oleh kerana melampau mereka. Siapa ke bukan Allah tidak menentukan saja, Allah pun tak tahu siapa. Tu memang kafir ijma' ulama lah tu. Tapi nak ubah nama gapo ni puak ni? Puak takdir lah. Kita pun nama kalau kita takdir tu molek lah. Nak pergi kenal je. Lepas tu kadang-kadang orang nak pun nama dia nama molek, ubuh lah. Kalau tak molek lah juga. Contoh Mu'tazilah yang menafikan ketentuan perkara jahat. Mu'tazilah yang menafikan ketentuan perkara jahat. Kita panggil Mu'tazilah mung ni. Tak, kami adalah ahlul tauhid wal adli. Nama comel dia. Ahlul tauhid wal adli. Nama dia. Adil nama dianya. Tapi kita pun nama Mu'tazilah. Tak. Sebab apa Mu'tazilah? Sebab menafikan ketentuan jahat. Kami menafikan ketentuan jahat, itulah baru adil. Hak jahat yang berlaku bukan Allah menentukan. Manusia memilih sendiri. Manusia kena hukum. Itu baru adil Allah. Kalau macam ahli sunnah yang kita duk pegang ni, hak jahat takdir Allah juga. Lepas tu berlaku kena hukum. Adil ke gitu? Dia kata kita pula tak adil. Jadi siapa hak adilnya? Ahlu tauhid wal adli siapa? Mereka. Ibu nama mereka. Dan kita pun nama ke apa? Mu'tazilah buat mong. Mana dia pun nama comel ke dia? Ahlu tauhid wal adli. Sekarang ni kadang-kadang kan orang nak tak nama comel. Letak gilah. Kalau dak comel lah nya. Kalau nama comel, orang nama comel belaka. Nak kan kita kan nak pun nama tu kan. Cari ustaz, cari buku. Nak cari nama hak comel-comel je nama. Nama biar makna tu comel. Comel lah makna dia. Tapi kawan tu besar. Tak kena pun dengan nama dia. Nama comel tu orang tak pakai. Tu orang tak berjuru, tak baik. Nama memang comel lah. Jadi bubuh nama Qadariyah ni golongan itu menafikan takdir Allah dan menafikan tahu Allah. Ini pupus pada masa kurun yang kedua, pada masa Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana
kita biasa dengar nama Qadariyah ni. Qadariyah, satu lagi Jabariyah. Tak, kita biasa dengar nama Qadariyah, kita dengar nama Jabariyah. Itu Qadariyah lain. Tak apalah, kita yang pentingnya tahu mana pegangan ahli sunnah, lepas tu tahu mana pegangan yang salah. Pegangan yang salah ni nama apa kita tak tahu pun tak apalah. Yang pentingnya kita mengaji ilmu tauhid sampai peringkat kita boleh membezakan manakah pegangan yang sebenar, manakah pegangan yang salah. Bererti selain daripada kita wajib mengetahui pegangan yang sebenar, kita kena mengetahui juga pegangan yang salah. Sebab kalau kita hanya mengetahui pegangan yang sebenar sahaja, yang salah kita tak tahu, tapi kita tahu sebenar. Tiba-tiba ada orang lain bawa bab pegangan tadi ni tak sama dengan pegangan hak sebenar kita ngaji. Tapi oleh kerana orang yang bawa tu orang yang hebat-hebat, orang yang glamour-glamour, mungkin kita kata sebenar juga hak tu barangkali. Hak tu satu pegangan ahli sunnah nombor 2 barangkali. Takut jadi gitu. Maka kita wajib mengetahui juga hak salah. Sebagai apa sebagai kan kita tahu hak sebenar, tahu salah ni apa tujuan? Tujuan apa? Sebagai perbandingan satulah, sebagai neraca apa panggil? Sebagai neraca. Maknanya bukan kata tahu hak sebenar je, hak salah kita tahu juga. Apabila ada orang bawa hak salah, siapa dia sekalipun salah. Dia orang hebat, salah pegangan tu. Dia kena mati gitu. Sebab ini bab pegangan, bab usuluddin, bukan bab forum agama. Forum agama kita reti satu-satu pandangan cukuplah kita orang awam ni. Cuma kalau kita reti hanya satu pandangan, timbul pandangan lain tu kita akan pening jadi. Buat apa kita duk ngaji fiqh gini hukum? Mana pula dengar ustaz ni ngajar lain hukum? Kita tu pening sebenarnya. Tapi mana fiqh dia banyak pandangan, tapi tak syarat kita tahu belaka. Sebab di fiqh ni banyak nak tahu belaka. Hak fiqh mazhab Syafi'i pun tak tahu belaka tak tahu belaka. Hak tahu dengan hak tak tahu daripada mazhab Syafi'i. Dalam bab usul pegangan dia tidak ada khilaf. Hak bab porok pegangan tu adalah dalam bab usul pegangan tidak ada khilaf. Pandangan Ahlussunnah wal Jamaah satu pandangan sahaja. Maka kita kena kemahlah ni, kena sahih, kena tahqiq, kena kejak, kena jelas, kena cerak hak manakah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian nak tahu hak manakah hak salah. Nak kena tahu dua ni. Tahu kedua-dua kita boleh membezakan, kita boleh mengasingkan. Ini barulah lepas kita mengaji ilmu fardhu-ain tauhid. Mana hak salah kita kena tahu juga. Contohnya kita berpegang Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Adapun golongan yang berpegang Allah tidak menentukan apa-apa pun pada azal. Salah dah tu. Salah dah. Tetapi Allah tidak menentukan apa-apa perkara pada azal ni bukan satu peseng. Bukan satu fahaman yang salah. Dia ada 2-3 peseng pula hak lain-lain. Kemudian apa nama tu? Kalau kita tahu siapa ke nama, lagi molek. Kalau tak tahu nama pun tak apa. Tambahan pula kita biasanya Qadariyah ni regu dengan Jabariyah. Adapun Qadariyah yang menafikan takdir Allah sampai ke menafikan tahu Allah, itu jarang disebut sebab itu sesak sangat-sangat. Siapa tak tahu? Allah tak tahu. Bayangkan Allah buat seorang manusia, lahirlah seorang budak, bayi lahir. Kemudian apa yang akan berlaku di bayi itu Allah tidak menentukan dan Allah tak tahu. Pas hari-hari kau gemuk budak ni, kau gemuk. Lepas berlaku tu baru Allah Taala tahu. Tu kata apa beza Allah dengan kita? Kita pun tengok kau gemuk, tak tahu kita budak tu gemuk. Tahulah kitanya. Lepas berlaku baru tahu. Jadi pegangan Qadariyah hak menafikan takdir Allah
dan menafikan tahu Allah ni sesak-sesak sangat. Hal ni jarang disebut. Biasanya Qadariyah yang disebutnya adalah Qadariyah lawan Jabariyah. Itu Qadariyah lain. Itu pembicaraan bab ikhtiar dan usaha, bukan pembicaraan bab ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hak Qadariyah lawan Jabariyah ni Allah menentukan. Tapi sampai masa terhasil pekerjaan, perbuatan hamba tu sendiri dengan kudrah, dengan tenaga yang telah letak di hamba. Tu Qadariyah. Hak lawan Jabariyah. Tu lain. Hak Qadariyah ni, hak lawan Jabariyah, khilaf ulama sama ada kafir pegangan tersebut ataupun dosa besar. Adapun Qadariyah yang menafikan ketentuan Allah dan menafikan tahu Allah, itu kafir ijma' ulama. Jadi Qadariyah ni ada dua. Satu dikenali dengan Qadariyah mutaqaddimun, ataupun dalam sahih kitab ditulis Al-Qadariyatul Ula. Qadariyah yang timbul di awal Islam. Kalau kita kata Qadariyah hak mula-mula itu, tu. Mana Qadariyah yang menafikan takdir Allah dan menafikan tahu Allah. Itu kafir. Hak Qadariyah lawan Jabariyah ni dikenali dengan Qadariyah mutaakhirun. Itu Qadariyah mutaqaddimun. Mutaqaddimun ni orang hak dulu-dulu, hak ni hak pekat awal ni. Hak mutaakhirun ni hak timbul kemudian. Mutaakhir itu nah. Ya. Kan mutaakhir kan bahasa Melayu kan? Zaman mutaakhir. Benda ni suasana ni keadaan mutaakhir. Tu hak mutaakhir. Mutaakhir hak kemudian. Jadi Qadariyah mutaakhirun ataupun dikenali dengan Al-Qadariyatus Tsaniyah. Qadariyah nombor 2. Hak ni lah Qadariyah hak lawan Jabariyah. Qadariyah ni tidak menafikan takdir Allah. Allah menentukan, tetapi sampai masa berlaku perbuatan kita yang menghasilkan perbuatan, usaha kita berkah dengan kudrah, dengan tenaga yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tenaga yang ada di tubuh kita ni Allah yang letak. Lepas Allah letak tenaga di tubuh kita ni, siap sudah kerja Allah. Lepas daripada tu menjadikan usaha kita, kudrah yang Tuhan letak di kita ni sebagai wakil lawan kali, sebagai petugas lawan kali yang menghasilkan pekerjaan. Itu Qadariyah lawan Jabariyah. Itu persoalan ikhtiar dan usaha, itu persoalan lain. Cuma oleh kerana Qadariyah ni ada dua, Qadariyah hak menafikan takdir dan juga menafikan tahu Allah. Satu lagi Qadariyah hak timbul kemudian, Qadariyah yang berkaitan dengan ikhtiar dan usaha, ada dua. Tiba-tiba kita tulis puak Qadariyah. Qadariyah mana ni? Qadariyah hak mutaqaddimun ke Qadariyah hak mutaakhirun? Ni lain-lain ni. Lain-lain fahaman. Qadariyah hak mutaqaddimun kafir ijma' ulama. Qadariyah mutaakhirun ni pandangan muktamad tak hukum kafir pun lagi. Qadariyah mana sebab dia tak sebut ni. Maka apabila itlaq seumpama tu kena kepada Qadariyah lawan Jabariyah. Dia gitu. Kalau mereka kait puak-puak Qadariyah yang menafikan takdir Allah, ni Qadariyah hak pupuh pada masa Imam Syafi'i kurun yang kedua. Kena Qadariyah mutaqaddimun hak kafir. Kalau dia kait puak-puak Qadariyah yang menafikan takdir Allah, ni kena kat ni. Tapi kalau hanya sebut puak-puak Qadariyah, Qadariyah mana ni? Hak menafikan takdir Allah ke Qadariyah yang berpegang hamba mengadakan, menjadikan sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba ke hak mana ni? Dia tak sebut, dia sebut Qadariyah saja je. Kena kepada Qadariyah yang berpegang hamba berbekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Hak ni Qadariyah, regu dia lawan dia Jabariyah. Kena kepada tu. Ni bab nama. Ni bab nama. Mana kalau sebut Qadariyah, kebiasaannya Qadariyah lawan Jabariyah, pembicaraan ikhtiar dan usaha. Sebab Qadariyah hak kafir ni adalah menafikan tahu Tuhan. Tapi timbul di awal Islam ni, pupuh di kurun yang kedua pada masa Imam Syafi'i rahimahullah.
Dia menafikan ketentuan Allah, ketetapan Allah, dan menafikan tahu Allah Subhanahu wa ta'ala semua perkara. Kemudian ada golongan yang menafikan ketentuan Allah. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan. Allah hanya mengetahui. Itu lain. Ada. Hak qadariyah kafir ni, Allah tidak menentu, Allah tidak tahu. Ya kan? Macam gini lah kali dah. Anak kita turun rumah. Misalnya, kita netu ke tak? Kita netak tak? Mu kena pergi mana-mana tak? Kita tahu ke tak? Tak. Lepas tu, pak nak dia kan? Tak? Balik. Kotor belesung. Baru kita tahu. Mu main kotor. Gitu baru tahu. Gitu tak? Dah iyalah. Anak kita turun rumah. Kalau hak kita netun letak, mu kena pergi sini, mu kena pergi sini, mu kena buat ni, mu kena buat ni. Tu kita netu ke dia dah, kita letak. Ada juga hak dia turun tu, kita tak tahu pun dia turun bila. Sedar-sedar tak ada. Kita netu dak letak apa yang dia perlu buat. Kita dak netu letak. Dah kita tahu dak. Tahu apa? Dia tubik rumah pun kita tak tahu. Habis kan gitu dah. Netu pun dak kita, tahu pun dak kita, tahu kemudian. Tahu kemudian balik misalnya cedera. Mau main apa ni? Rebah motor, rebah basikal ni. Baru tahu kita ni. Sebelum tu kita tak netu apa-apa dan kita tak tahu apa-apa. Ke kan ni? Tu hak kalau ada hak sebenar, hak menafikan ketentuan dan tahu tu. Ada satu golongannya dia menafikan ketentuan, ketetapan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah mengetahui sahaja. Hal ni pun sama akidah yang sesat, akidah yang terpesong. Hak ni saya sebut hak minggu lepasnya. Ketentuan dia kata bukan menetap, bukan memutus, hanya mengetahui. Inilah makna apa? Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan, Allah tidak menyusung apa-apa. Sebab dia pakai akal. Kalau Allah netak, Allah mutuh, Allah susun, lepas tu kita apa? Terikat dengan apa Allah netu ni. Tak lagi dah. Kalau Allah netu segala-gala, Allah netak segala-gala, Allah mutuh segala-gala, kita tak terikat. Jadi Allah ni macam mana? Macam mak ayah kadang-kadang. Mak ayah buat keputusan. Mak ayah buat ketetapan. Royak keputusan ketetapan pada anak, anak pun kan? Anak pun lawan. Anak pun tak mengikut ketetapan kita. Apa panggil apa? Ayah, ibu bapa yang apa? Lose control apa panggil? yang tak dapat mengawal dah. Punyalah mak ayah ni duk mikir nak buat keputusan ketetapan yang terbaik kepada anak. Anak kata mak ayah orang tua bukan reti benda orang muda learning. Tak sudut pandai-pandai nak letak orang muda nak kata gua ni. Jadi maknanya mak ayah letak mutu, anak tak mau turut, anak lawan pula. Tu pun kita kira mak ayah tu jadi imej jatuhlah kalau gitu. Samalah. Kalau Allah netun letak tak terikat, Tuhan macam mana? Terikat tu mereka tak boleh terima. Kalau terikat tak ada benda, memanglah tak ada benda. Tak ada benda macam mana? Hak kita duk buat hari-hari ni, itulah ketentuan dan perbuatan Allah. Ni dia pun lari. Ketentuan Allah bukan mana Allah letak, Allah mutu. Allah hanya mengetahui. Itu pun orang nak. Kemudian ada pula satu golongannya, Allah menentu, Allah menetap. Tetapi Allah menentu, Allah menetap kelahiran dan kematian sahaja. Ni macam-macam timbul sekarang. Allah menentu, Allah menetap hanya kelahiran dan kematian. Hak di tengah kehidupan kita 40 tahun ke, 50 tahun ke, 60 tahun ke, kita diberi pilihan sebebas-bebasnya untuk memilih. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui. Ini ada satu pesan. Dia pergi kepada pembicaraan pilihan kita. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah,
wajib kita berpegang kita ada pilihan dan perbuatan pada perbuatan ikhtiari. Ada satu lagi perbuatan dipanggil perbuatan ittirari. Ikhtiari ni banyak-banyak berlaku di kita ni ikhtiari lah. Kita memilih, kita buat, kita memilih, kita buat. Hak ittirari ni hak tersepak, terjatuh. Ittirari ni contohnya kalau orang yang OKU ataupun orang yang sakit Parkinson apa? Parkinson. Hak macam Muhammad Ali tu lah. Parkinson, faham tak? Dia Muhammad Ali tu kan main duk tumbuk kepala tu. Oh lah, ni kepala ni sensitif. Walaupun menang pun tapi muka bekok juga dan juga kena tumbuk kat orang. Sebelum menang memang menang. Tapi menang pun muka tak kena. Kena juga. Main duk tumbuk kepala ni bayangkanlah. Dia kawasan yang sensitif. Jadi Parkinson ni kita gerak. Gerak tu ikhtiari ke tak? Tak, ittirari tu. Dipanggil apa? Tak ada pilihan kita. Kalau ittirari seumpam ni begok-begok ni, kalau orang solat, dia solat dia baca jadi dia banyak OKU lah kita kata. Ada kan orang jenis dia baca, dia cakap pun dia tak cakap pun dia kepala dia bergerak, tangan dia bergerak. Dia panggil apa tu? Ittirari. Nak solat guna kan solat dia kena duduk diam, dia tak boleh bergerak. 3 kali turut dalam mazhab Syafi'i kita batal. Itu gerak bukan pilihan kita. Hak bergerak pilihan kita ni, kita melangkah, kita angkat tangan, kita betul baju, kita betul kain, kita ada buat gapa-gapa. Itu perbuatan ikhtiari, pilihan kita. Ada hukum lah. Kalau sekali ke 2 kali ke makruh, ada hukum. 3 turut-turut batal dengan anggota yang besar. Sebab itu pilihan kita, maka ada hukum. Tetapi kalau dia memang dia cacat, gerak gitu, gerak daripada takbir sampai ke salam pun tak ada, sembahyang dia tak batal. Sebab itu dia panggil ittirari. Benda yang berlaku tanpa pilihan. Tetapi walaupun perbuatan ikhtiari kebanyakan ni pilihan kita, zahir pilihan kita berpegang kita ada pilihan. Tapi pilihan kita tetap terikat di bawah rukun iman yang ke-6, segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Hak kita bagi 2. Tapi ada golongan dia bagi 2 pasal mana? Hak tidak ada ketentuan kita, hanya pilihan Allah, kelahiran dan kematian. Kita tak cerita bab kelahiran dan kematian. Sebab itu memang mutlak daripada Allah, tak kait langsung dengan kita. Ittirari Allah gerak ni pun kait dengan kita juga, tapi tak sandang kita. Hak pilihan kita pun memang dikaitkan kepada kita, termasuk kita memilih, kita berpegang. Hak ni pun perbuatan Allah. Hak kelahiran kita tak ceritalah hak tunya, sebab tak kait dengan perbuatan kita. Tiba-tiba dibahagi gini, berkaitan ketentuan Allah dan juga pilihan kita. Pilihan Allah dan juga pilihan kita. Ketentuan Allah ni kita boleh sebut ketentuan ke, ketetapan, keputusan. Pilihan pun boleh sebut. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadikan barang yang ia kehendak dan ia pilih. Ma yasha'u wa ma yakhtar. Barang yang ia kehendak, ma yasha'u wa yakhtar, barang yang ia kehendak dan ia pilih. Jadi sekarang ni persoalan pilihan Allah ni, kehendak Allah dengan pilihan kita. Maka di penghurai ada perkara yang langsung tidak ada pilihan kita. Ada perkara yang pilihan kita mutlak. Allah memberi kebebasan kepada kita untuk memilih. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui. Dia beza dengan kau dia kafir tu. Allah tak tahu apa-apa pun, Allah tak beritahu selepas dia berlaku. Tu memang kafir lah. Hak bawakan seumpama ni, tak tahulah dia ambilannya mana. Tapi sekarang ni timbul banyak hak berfahaman seumpama ni. Kelahiran kita atau tidak ada kaitan dengan pilihan kita. Sebab kita lahirnya bila, kita boleh memilih.
Kita lahirnya di mana? Kita boleh memilih? Tidak boleh. Kita lahir daripada ibu mana? Ibu bangsa apa? Ibu Melayu ke, ibu Cina ke, ibu India, Arab atau putih ke? Kita boleh memilih? Tidak boleh memilih. Maka kalau kita lahir ke ibu Melayu, kita pun Melayu. Kita boleh memilih? Tidak boleh memilih. Kemudian kita lahir ni lelaki ke perempuan, kita boleh memilih? Kita tidak boleh memilih. Ke kita minta ngutang sudut nak perut. Kita tak boleh memilih tu. Kemudian lahir kitanya putih ke hitam ke, dia kata hidung macung ke, hidung kepek ke, comel ke, uduh ke. Ni dalam ajaran ni. Ni bukan saya ambil ayat orang tu bawa. Ana hitam ke putih ke, hidung macung ke, hidung kepek ke, dia kata comel ke, uduh ke, kita boleh memilih? Tidak boleh memilih. Ni tidak ada kaitan dengan kita. Kemudian kematian. Mati kita bila? Kita tidak boleh memilih. Mati kita di mana? Kita tidak boleh memilih. Mati kita bagaimana? Kita tidak boleh memilih. Ini semua pilihan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Allah memberi kebebasan kepada kita untuk memilih dengan sebebas-bebasnya mutlak. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui. Jadi bayangkan kalau pahaman ni bererti kita hidup 40 tahun, 50 tahun tak ada kaitan pun dengan qadar ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Kita hidup 40 tahun, 50 tahun tak ada kaitan pun dengan rukun iman yang keenam. Allah tidak menentukan apa-apa, Allah hanya mengetahui. Itu akidah yang sesat. Kita berpegang sekalian perkara. Tiba-tiba semua perkara hak dalam kehidupan kita tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia bicara bab ketentuan. Kalau tanya balik pula, kita memilih sebebas-bebasnya mutlak sebab Allah telah jadikan kita berakal, akal kita yang memilih dengan sebebas-bebasnya sebab Allah letak dah IQ, kekuatan di akal yang boleh memilih. Ini akidah yang terpesong. Kemudian kita pun memilih, kita buat. Hasil pekerjaan tu mari mana pula? Tu bab pegangan lain pula tu. Mari mana hasil pekerjaan? Dia kata tidak ada ketentuan Allah. Kita memilih sebebas-bebasnya. Okey, kita pilih sebebas-bebasnya untuk melakukan satu-satu perbuatan. Kemudian perbuatan yang kita lakukan tu berhasil. Jadi kerjaan kita buat. Siapa yang buat jadi tu pula? Atau lain pula tu? Jadi perbuatan tu, perbuatan kita mutlak. Atau kafir ijma' ulama'. Jadi perbuatan tu secara tabi'i semula jadilah, pisahlah kafir ijma' ulama'. Tu bab qada' pula, bab yang kedua. Ni dia cerita ni bab qadar. Tidak ada ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui sahaja. Hak di tengah kehidupan kita 40-50 tahun ni, yang Allah menentak hanya kelahiran dan kematian sahaja. Kita Ahlussunnah wal Jamaah memang kita berpegang Allah jadikan akal di kita. Akal yang menentukan kita ni mukallaf ataupun tidak. Akal ni yang membezakan kita dengan haiwan. Dan akal yang menentukan sama ada hukumnya dalam kita berakal serta kita sampai umur baligh, maka kita dipanggil mukallaf. Tapi mukallaf ni bergantung pada akal. Tuhan jadikan otak, jadikan akal, Tuhan letak pula IQ, kekuatan di akal. Kan kekuatan di akal ni kan dia ada hak cerdik sangat tu, IQ apa ni panggil? IQ hak tinggi lah. Ada hak pertengahan, ada hak IQ-nya rendah. Tetapi masih lagi dihukumkan berakal. Tapi kalau kita gegak jenis lurus sikit lah. Tahu? Panggil lurus, panggil macam faham tak? Yelah macam kurang cerdik. Dia sekolah ni pun kadang-kadang hak kelas kurang cerdik ni diubah nama molek juga. Ibu nama kelas apa tak tahulah. Dia tak ubah nama kelas bodoh apa dia ubah lah. Ya. Mana dia dibubuh nama tu. Kalau kata kelas pemulihan pun tak comel kot nama tu.
Tak ingat nama gapo dia kata macam nama di bubuh. Walah kalau kita kata kasar juga, kelas budak-budak bodoh, suku pula baca budak pandai nak ajar pasal budak bodoh. Gitu. Mana kalau kita tulis kok kelas bodoh. Gitu. Tapi taklah dia tulis nama comel sikitlah. Nama comel sikit. Mana kelas Pak Alihan. Kelas apa ibu nama? Oh kata pandai cikgu ibu nama. Tidak malu lah budak-budak tu. Maknanya bukan tidak berakal. Dia berakal tapi tidak cerdik. Mana dia mukallaf sembahyang puasa dia wajib. Mana memang kita berpegang Tuhan letak kekuatan akal ni berbeza. Tetapi saat akal kita berfikir, saat akal kita menilai, saat akal kita memilih, itulah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya akal kita tidak ada peranan. Betul? Makhluk tidak ada peranan. Hakikinya segala-gala qadar dan qada Allah. Sebab itulah orang cerdik macam mana pun dia tidak boleh nak sombong dengan kecerdikan dia. Sebab bukan kecerdikan dia yang menjadikan dia tu buat keputusan baik belaka, kalau periksa baik belaka. Itu kesemuanya qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan IQ dan akal adalah makhluk Allah. Makhluk tak bekah sama sekali. Itu je. Sama juga Allah letak tenaga, qudrah, kita cakap rank, energi orang panggil tau, ni di tubuh kita. Betul? Allah letak tenaga di tubuh kita. Kita merasai ketika kita ada tenaga, ketika tenaga kita jadi kurang, kita kadang-kadang hilang tenaga, terlantar. Mana kita merasai kita ada tenaga. Saat kita menggerakkan tubuh badan, bukan tenaga tu yang lakukan, qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana kekuatan di akal makhluk, tenaga di kita makhluk bekah sama sekali, sekalian perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada atau pegang hak kita cakap bagus, dia orang cerdik, pilihan dia biasanya pilihan yang benar, pilihan yang betul. Dia orang cerdik. Orang tak cerdik ni kadang-kadang dia nak pilihan kena tanya orang juga. Kita sandarlah kepada kecerdikan dia, kurang kecerdikan dia. Itu hanya zahir sahaja. Bersandar kepada asbab zahir. Mana sandar pada kecerdikan dia lah. Sandar pada kekuatan dia, orang kuat, orang gagah. Kalau bos tara tu barang, dia akak seorang je. Sebab apa? Sebab dia orang gagah. Kita sandar pada gagah dia akak. Ataupun kita kata dia orang dak urut dah. Nak akak tu kena akak ramai-ramai. Kita sandar kepada tenaga dia kurang. Itu sandar pada asbab je. Sandar pada asbab zahirnya dia cerdik. Dia keputusan betul, berkenan. Kita sandar pada tenaga dia kuat, dia akak gapa-gapa pun dia boleh buat seorang. Tapi kekuatan di akal, kekuatan di tenaga, kesemuanya makhluk Allah, makhluk tak bekah. Apa yang berlaku sekalian perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi golongan terpesong tadi, Allah letak dah kekuatan di akal. Allah tidak menentukan apa-apa yang akan kita pilih, kita lakukan. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah hanya menentukan kelahiran dan kematian. Kemudian selain daripada itu, kita menentukan sendiri. Allah hanya mengetahui sahaja. Ini pun akidah yang terpesong. Sebab terpesong dia berat daripada kita nak bicara. Kita nak bicara satu lagi yang masyhurnya, Allah menentukan perkara yang baik, Allah tidak menentukan perkara yang jahat. Itu Mu'tazilah juga. Itu hak masyhur yang kita bicarakan. Mu'tazilah berpegang Allah menentukan perkara yang baik, tetapi perkara buruk Allah tidak menentukan. Hak sakning Allah hanya menentukan kelahiran dan kematian. Dalam kehidupan kita Allah tidak menentukan apa-apa, Allah hanya mengetahui. Bererti perkara baik pun bukan ketentuan Allah. Perkara baik pun bukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berat daripada Mu'tazilah masyhur, Allah menentukan perkara yang baik, Allah tidak menentukan perkara yang jahat. Jahat ni kufur dan maksiat. Kita ahli sunnah wal jamaah, Allah menentukan segala-gala baik dan jahat. Di sebuah pegangan kita rukun iman yang keenam,
kemudian percakapan adab kita di mulut yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Sebagai orang ceramah tu kadang-kadang kan dia nak habis majlis, yang baik daripada Allah, yang kurang-kurang datang dari kelemahan saya sendiri. Itu bukan orang ceramah kena cakap gitu, kita harian pun kena cakap gitu. Bukan kata penceramah hak baik daripada Allah, hak kurang daripada saya, bukan. Itu percakapan kita. Itu percakapan kita. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Adapun pegangan kitanya balik pada rukun iman yang keenam, baik dan jahat, ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah minggu depan kita pergi pada pembicaraan berkaitan dengan ketentuan yang jahat, kufur dan maksiat. Ketentuan yang jahat, kufur dan maksiat. Akidah Ahlussunnah Jamaah rukun iman yang keenam, baik dan jahat, jahat, kufur dan maksiat, ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.